السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Tafsir lagi. وما كان صلاتهم سترا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق الله مولانا العظيم. Empat ayat daripada suratul Anfal, daripada ayat yang ke-35 hingga seterus. Ini ayat di antara Allah Subhanahu wa taala menyatakan kedudukan dan kelakuan sifat-sifat orang yang kufur dengan Allah. Setelah Allah menyata di ayat yang sebelum, Allah Ta'ala kata ayat sebelum tu, in awliya'uhu illal muttaqun. Sebelum tu dia kata wa ma kanu awliya'ah. Itu Allah nafikan. Dan tidaklah mereka itu orang yang kufur dengan Allah tu. Bagaimana kufurlah, mereka bukanlah mereka itu wali-wali Allah. Nah, hanya wali-wali Allah tu siapa? In awliya'uhu illal muttaqun. Tak isbat ke pula, nafi isbat. Mula nafi tu orang yang kufur tu bukan wali Allah. Lepas tu mari pula, tidaklah wali-wali Allah itu malaikat, hanyalah hanyalah orang-orang yang muttaqun, orang yang takutkan Allah. Sekurang-kurang takwa beriman. Belum tengok pada amal lagi. Baik dia kata dalam tafsir tu, yakni al-mu'minin allazina yattaquna syirka. Paling kurang orang yang takutkan Allah dengan bahawanya takut akan sekutu dengan Allah. Maka takutkan sekutu dengan Allah dengan bahawa dia beriman. Bila dia beriman dengan Allah, terkandung dalam kata beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan keesaannya Allah. Bila esanya Allah, sepada apa? Zat. Dengan bahawa tak ada yang lain jadi Tuhan. Dan sepada sifat, tarik lagi. Sepada perbuatan duk hurai dalam usuluddin tu. Mana semua segala perbuatan tidak ada hakikat, melainkan hanya Allah je yang buat. Di situ dengan automatiknya orang panggil selamat daripada syirik. Tu bagi akidah. Lepas tu bahagia kerjaan tu tak apa, sana pada sahabat. Buat tu, buat ni, usaha tu, usaha ni, semua tu orang panggil sabab. Nah, iktikad kita hanya Allah. Sahabat tak ada lebih apa ke syirik tu. Sebab kalau orang syirik bukan mukmin dimula lagi. Nah, ana sangat kata syirik semacam dah. Dia tak tafsir, tak hurai. Kita orang awal nak hurai tak pandai. Tapi pegangnya dah betul, tapi orang tanya nak royak tak pandai. Tu syirik kena syirik nah. Syirik tu iktikad kita ada yang lain pada Allah memberi bekah. Iktikad kita tak ada. Pada sana tu, duduk sana secara sabab. Nasi lah sabab bagi mengenyit. Allah mengenyit sebab nasi. Itu. Allah menyembuhkan sebab ubat. Allah berjaya dengan sebab usaha. Bila kelip pada hakikat, buah habis tu segala sebab tu. Dia panggil tauhid af'al. Maka Tuhan kata itulah wali Allah.
Nak panggil wali Allah orang muttaqin, mana orang mukmin. Tu. Setelah dia menyata situ, mari sambung di sini. Sebab itulah ulama tafsir kata setelah Allah menyatakan dari ayat yang sebelum kata wali-wali Allah itu hanya orang muttaqin, orang yang takwa, orang mukmin, lalu dia kata di sini وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Apa artinya? Tengok sekali lalu. Dan tiadalah sembahyang mereka itu orang-orang kafir indal baiti, pada sisi baitillah, tidaklah semaya. Bila? Tafsir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian muslimin sembahyang itu. Ni tafsir lah ni. Mana orang masa tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya di sisi Kaabah dan muslimin ikut bersama, maka orang musyrikin pun dia masuk semaya kata. Tapi semaya dia kata apa? Bukan semaya sungguh, malaikat bersorak-sorak. Bersorak-sorak tu mukaan. Wa tasdiyah, apa tasdiyah? Dan bertepuk-tepuk tangan. Yang bersifat tepuk tangan dalam Islam kita makruh kurang-kurang. Kena tepuk juga. Saya serah lagi ni. Kita nak beri apa semangat pada orang. Gitu. Dia tak beri lagu ni. Ni yang panggil pasal orang kufur, dia pasal syaitan pasal ni. Itu dia. Pas sifat dia tengok. Lagu mana cerita? Saya tengok satu tafsir. Dia kata bapa tu dia bersorak-sorak, dia bertepuk-tepuk tangan. Hendak, yakni supaya hendak melalai akan manusia muslimin, lalai daripada dengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semaya tu. Puak Quraisy masa tu bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Kaabah ni, masa belum buka Mekah lah ni. Lepas buka Mekah dah tak berani dah lah. Baka wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ni belum. Bila semai dia mari puak dia sorak ya, tepuk. Apa dia buat gitu? Supaya nak ganggu orang muslimin tak boleh dengar bacaan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Ni dia ni. Sabit orang tua kita ada ajar, jangan geger orang semaya. Jangan geger orang semaya, tak baik. Orang tua ada ajar itu kan. Kalau anak dah manjang dok dia. Kalau geger nak tergoda lah. Budak pesnya. Tu dia. Sebab apa? Sifat geger gepau ketika ada semaya ni asalnya orang ni bawa pergi semaya dia main tepuk for dia. Ya tepuk. Tu kat tepi Kaabah. Tu asalnya. Artinya maksud ayat ni Quraisy itu kerja yang demikian itu. Apa demikian itu? Demikian bersorak-sorak. Terkecak sorak dan bertepuk-tepuk tangan tu. Quraisy kerja pada tempat yang disuruh semaya itu. Bukan ia apa semaya, bukan dia semaya, tapi Tuhan panggil semaya. Tuhan panggil wa ma kana salatuhum. Ini satu tafsir. Setengah tafsir kata tak, semaya dia tu belah tu, suka ria kita. Ketika dia semaya, jika dia tawaf dia suka ya lah tu tepuk. Selain pada kata bertelanja, dia telanja tu dalam pegangan dia kata sebab kita tak layak nak keliling rumah Tuhan yang mulia. Rumah Tuhan yang mulia kita nak keliling di dalam pakaian yang kita duk kerja dosa. Molek juga akal lah. Sampai kata kalau dak lak ahli akal saja degi lagu tu. Tak jadi kum dengan agama tak boleh lagu lak ya pergi akal ni. Ada kena-kena juga. Tapi pergi dengan berik tak lekat tu bangun gitu. Dia kena ada berik pula dah. Tuju berik tu. Dia fikir kata muka tengok pakaian kita duk salah dengan Tuhan duk duraka Tuhan.
kain sarung pakai kain duk deraka le pakai kain dah. Pakai baju duk deraka le pakai ye. Pas nak pergi keliling rumah Allah yang melia tak layak dengan pakai ye yang dia duk deraka tu. Lalu dia cabut lepas. Ada pun Islam suruh pecah juga, tapi pecah saling pakai ihram, kain dua lah, kain pakai selah, kain buat sebar selimutnya selah. Nah, sekadar tu panggil tajarruk lah tu, ya tajarruk bih. Tu dia nah. Sebab tu kita pakai yang baru. Bila nak pakai ihram kan beli hak baru, yang dah tak pakai lagi, pakai hak tu. Kalau tak ada kita orang susah ni ada hak tu, basuh tu. Kalau boleh tak beli hak baru. Sudah pakai atas nak buat pula beli hak baru. Nak dia pakai yang baru. Kotor selah dia dak. Fikir dia kata bila bagi ni maksiat tak layak. Ada tak layak nak buat gana. Kena cabut buai. Tu pun anggota lain kalau ada skru nak cabut buai berkali dia. Ni tak boleh nak pecah dah suka dah pakai ya. Hatu je tawah telanjang apa ya. Baik lelaki perempuan tawah telanjang. Tapi dia ada juga malu, dia beri perempuan tawah lek malam. Lelaki tawah tengah hari. Tu dia dah. Tak ada cara mungkur dah. Tawah ni ibadat ni. Bila perempuan tawah lek malam. Tu satu. Kemudian di samping dia tu tawah hadap ni, duk bertepuk ini. Orang berzikir, dia bertepuk. Dia bersorak. Allah lagu tu. Habis tengok setengah-setengah pesen dah. Cara dia buat kebajikan lagu tu sorak dah. Ya lagu tu bajikan. Ini Allah Ta'ala kata tak kalau mereka tu bukan awliya, sabit tu tak ada hak nak panggil wali Allah. Hal tu Allah Ta'ala hatta rasul mai betul tu. Pikiranmu tu sekat tu kena. Ni tak kena. Ini tak betul. Apa dia tak ikut? Dia tak ikut cara. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Maknanya puak Quraisy tu apabila puak muslimin semaya dia pergi ganggu dengan tepuk dengan sorak dia buat gigil supaya tak dengar. Kalau baca nyari macam mengarik sebut baca nyari tak dengar. Dia ganggu. Sebab itulah mari ajaran kita apabila Quran dibaca dia suruh diam, perhati, dengar. Tu dia tu ajar tu. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka Allah Ta'ala kata, maka rasa oleh kamu zuqu. Nabi amal ngaji kaedah zaqa yazuqu zauqan masdar dipanggil zauq. Zauq apa? Rasa ataupun kecap kita panggil ke. Maka rasa oleh kamu. Kamu tu tuju kepada hai orang-orang kufur, mu rasalah apa? Dengan sebab barang. Ya lakah ambil hak depan dulu. Kan nak turut peraturan fazuqul azab, maka rasa oleh kamu akan azab. Lepas tu baru dengan sebab barang. Tidak dia tafsir susah. Maka apa dia terjemah susah. Maka rasa oleh kamu, sebab apa mu kena rasa? Bima kuntum takfurun, dengan sebab barang. Yani dengan sebab bahawa kita apa yang ma masdariyah. Kalau mengaji kaedah ke takwil ambil khabar kun takwil bisa babi kufrihim, bisa babi kufrikum, dengan sebab barang, dengan sebab bahawa kufur. Dia tulis dengan sebab barang yang kamu kufur. Kalau kita terjemah dengan sebab bahawa kufur kamu. Dengan sebab bahawa kufur kamu tu. Rasa oleh kamu akan azab. Terjemah susah lah. Rasa oleh kamu akan azab. Azab tafsir tu bait dua. Dunia. Lah nak azab dunia. Dibunuh di Badar. Tu Quraisy dulu kan. Bila berlaku perang di Badar,
tahun yang kedua selepas pada hijrah, masuk tahun yang kedua bulan Ramadan berlaku perang di Badar. Kena bunuh 70, termasuk yang kena bunuh tu orang-orang kena saja. Antaranya Abu Jahal, Utbah, Syaibah, bapa Hindun tu tua Sufyan, Abu Sufyan, dua beradik dan anak penakal 3 habis. Dan akhirat neraka. Tu azab maka kedua dunia akhirat. Dia tak serupa orang mukmin. Orang mukmin kalau dia tu tetap di atas iman, walaupun dia deraka kepada Allah dari segi amalan panggil. Dari segi iman tetap dia beriman. Apa segala hak bahasa kena percaya, dia percaya habis. Hak haram dia mengaku haram, dia tidak menghalalkan yang haram. Hak halal dia mengaku halal, dia tidak mengharamkan yang halal. Kita mengaji bab sanalah. Bila orang duduk begitu, sekalipun dia langgar perintah Allah di segi amalan, dan apa dia tak buat apa perintah Allah, dan dia tinggal suruh Allah. Masalah itu orang panggil salah dari segi amalan. Di segi iman dia kemah. Kalau kata mati kena bunuh, mati kena zalim, kena apa, semoga-moga itu dijadi kifarat. Kena di dunia jadi kifarat dosa di akhirat. Tu orang mukmin sebab dia mati atas iman. Tu dia nah. Sebab tu orang mati kena zalim, semoga-moga dia tu diampun oleh Allah. Ini sebab bagi ampun dosa dia. Ini sebab bagi ampun dosa dia. Cuma kita panggil kesian dia tak ada salah, tak ada demo buat itu ke dia, nyanyo ke dia. Tu kita kecek segi zahir. Bila tagi dari segi agama, segi hakikat, semoga-moga Allah kifarat dosa dia sebab ni. Dan pula dia panggil mati syahid akhirat. Orang mati kena zalim ni kan dapat syahadah akhirat dia panggil. Hukum dunia seperti biasalah. Ni panggil syahid akhirat. Ada pun orang kufur mati dalam azab, setara mana azab pun dunia kena, akhirat pun kena, maka jadi kifarat dah. Sebab syarat asasi ke syurga tak ada. Nanti kan baca tafsir sini, fazuqul azaba, rasa oleh kamu akan azab dunia dan akhirat dua sekali. Itu dia beza deh. Sebab tu Abu Sufyan lepas pada berlaku selesai daripada perang Uhud tu senyap puak-puak sahabat hundur nak di atas bukit. Kemudian Abu Sufyan berbangga, dia laung situ. Dia kata al-harbu sijal. Berperang itu adalah silih berganti, dia kata. Sekali kamu menang, kami kalah. Sekali kami menang tu silih berganti. Kalau dulu mencapai kemenangan, kali ni kami kemenangan, kata dia. Dia dakwa. Oleh itu dia kata sama saja antara kami dan kamu. Dia duduk laung gitu. Puak sahabat tu dia. Dia duduk laung, dia bangga. Dia tunjuk kebanggaan dia tu. Perang itu dia panggil silih berganti, sekali kalah, sekali menang, kata dia. Arti kami dan kamu sama aja. Bukan kamu lebih. Sebab apa? Sebab kalau kamu tu betul-betul lebih, sungguh menang pula ni tak. Dia duduk laung itu. Tak ada beza antara kami dan kamu. Nampak duk bangga sangat saat itu. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam suruh umat tu jawab. Suruh umat jawab. Maka umat jawablah, la sawa'a bainana wa bainakum. Umat kata tak sama kami dan kamu. Sebab apa kata tak sama? Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Tu umat jawab. Jalan tu tak sama, hak kami kena bunuh tu sama, kena bunuh, mati kena bunuh, tapi kami syurga. Hak yang kamu kena bunuh neraka, tak sama. Tu mak jawab. Pada tahap kita akan bertemu lagi insya-Allah. Tu kan. Habislah kebanggaan tu. Tu maknanya. Itulah Allah Taala kata di sinilah tu ayat dah kata tak sama. Orang nak panggil wali Allah sekurang-kurangnya ada iman, apalagi tambah amal solat. Tu menekat lagi lah. Bila tak ada iman, inilah kalau semaya pun bukan semaya sungguh, sorak mira gitu ya. Tu ayat ni kata. Kemudian tak kalau di segi ibadat balas tu, maka di segi apa dia perbelanjaan harta pula. Sana panggil ibadat badaniyah, tu yang rupa semaya dia.
innal ladzina kafaru, bahwasa segala orang yang kafir itu yunfiquna amwalahum, yang munafaqah, ya tulis lagu tu, yang nafqah kita panggil membelanja. Yang belanja mereka itu amwalahum, akan harta mereka itu belanja pada, ni tafsir di sini, belanja pada belanja perang Nabi SAW, seperti Abu Lahab sendiri antara turun banyak dia buat pembelanjaan, dia sendiri tak ada hadir lah Abu Lahab tu. Hadir tak ada hadir, tapi dia beri pembelanjaan. Nah, untuk jadi batuan. Supaya apa tu mereka tu belanja harta? Liyasuddu, supaya menegah, supaya menyekat. Kita panggil sekat orang. Orang nak berimeh tak boleh berimeh, sekat buat dia. Siapa berimeh ke, dia bunuhlah, dia buat menyakiti lah. Nanti panggil suddu. Liyasuddu tulamu kailam ta'li, supaya menegah ni, supaya menyekat mereka itu. Menyekat siapa? Akan manusia, tu tafsir maf'ul panggil liyasuddu kedia an-nasa, supaya menegah menyekat mereka itu akan manusia, tegah sekat daripada apa? An sabilillah, daripada jalan tu. Asal orang sabili arti tariq, arti jalan. Maksud jalan agama Allah. Yang panggil majak ni, majak isti'arah dia panggil. Apa dia majak isti'arah? Ditasbihkan agama dengan jalan, dibandingkan agama tu dengan jalan. Agama serupa jalan, agama tu serupa jalan. Agak payah lalu. Nah, kita nak mari sini kata ada jalan, boleh mari tak? Tak boleh mari. Jalan putus, susah juga tu. Nah, jalan ada, kita tak tahu jalan nak pergi ke mana. Kau duk musim mana, tak tahu jalan nak masuk. Tak tahu jalan masuk. Nanti duk tanya orang kata tak, sesat jalan tak siapa ke tempat. Maka Tuhan panggil agama tu jalan. Tu sabilin ay tariqin. Jalan. Maka orang panggil tasbihkan agama, tasbihkan din dengan sabil, dengan jalan. Lepas tu pinyai. Pinyai nah. Hazah, dia panggil musyabbah. Buat agama, pinyai ambil perkata jalan yang buat kecak. Asalnya dinillah. Kalau kata gini tak panggil majak lah. Liyasuddu an dinillah, supaya sekat mereka itu akan manusia daripada agama Allah. Itu panggil hakiki, bukan majak. Nah, daripada jalan, daripada agama Allah yang dibanding dengan jalan. Pas wajah sabahnya apa? Jalan ialah boleh menyampaikan kepada maksud dan tujuan. Tu jalan. Tengok kita nak beli tanah lek sana, di sini tak ada jalan. Kita boleh. Itu minta beli sikit. Kadang-kadang mahal jalan sikit je. Lekat sikit je nak buat jalan. Dalam 2 mil je minta. Allah berjuta. Bayar. Nak tak boleh jalan, nak kita tak boleh mau kita. Nak klik tak boleh, nak masuk tanah kita tak boleh. Tengok tu jalan ni mahal. Maka Allah bandingkan agama tu ialah jalan. Ada kata kita buat apa-apa tu fi sabilillah. Fi dengan makna kerana. Orang panggil fi ta'liliyah. Fi sabilillah, kerana agama Allah tu berarti makna dia tu. Apa kita percaya kau lain jadi pahang lain. Bila sebut bila punya kau lain. Itu makna dia asal. Buat apa-apa jadi kerana agama Allah. Semaya pun kerana agama Allah. Kita belanja harta kerana agama Allah. Itu dia. Itu makna dia. Jadi orang kufur ni di zaman Quraisy dulu dia sekat. Dia sekat. Orang nak beriman dia sekat. Siapa dia buat seksa, buat menyakiti, menyebabkan orang doa tak berani. Tak berani. Nak beriman. Apabila Allah Ta'ala beri kekuatan, berani. Tengok zaman Musa itu, Fir'aun kata orang tak berani nak beriman, takut Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala buka ketukan sihir, kata pak berani.
Sampai Fir'aun kata aku nak menyeksa kamu, nak kerak kaki sebelah, tangan sebelah, nak kerak susah. Kalau kerak tangan kanan, kaki kiri, kerak susah. Tapi dia jawab tak ada mudarat apa bagi kami. Nak buat muka kuasa dunia. Kalau buat apa dunia je, kami atas jalan sebenar, kami tak ada takut apa dah. Kami kenal dah kata ni hak sebenar. Tengok tu hepah buku kuatan dah. Tu dia. Ni lagu tu lah sifat orang kufur. Hak yang melawani agama bukan kufur sekat dia saja, tak dia sekat orang. Ya kufur bukan kadang kufur sekat dia je. Dia tak lari, tak sekat orang. Orang nak imeh hamu-mu. Apa demo? Kawan ni belalah subah salah dia tu. Gila lemo tak ada apa. Tengok tu. Tu dia tak sekat orang. Hak ni bahasa sekat, ni sekat agama ni lah yang melawani agama ni. Dia. Tempat nama erti sakninya iaitu Allah panggil ke agama tu panggil sabil. Tu pai majaz isti'arah kalau orang mengaji ilmu bayan. Mana ditasbihkan din agama tu ditasbihkan dengan jalan. Pada pihak boleh menyampaikan kepada tujuan dan maksud ataupun menyampaikan kepada matlamat dia panggil. Lepas tu di hazah tu bi musyabbah, ambil musyabbah bih buat cakap. Supaya dua misal dalam ngaji balaghah ilmu bayan, majaz isti'arah. Ra'aitu asadan fil hammam. Aku tengok akan singa. Terjemah dulu. Aku tengok singa. Duduk dalam bilik mandi air panas. Aku tengok akan singa. Kalau sekat tu saja aku tengok akan singa, zahirnya singa menatai yang maklum tu. Tapi bila ada yang kata ada sarif dia. Aku tengok singa duk mandi dalam bilik mandi air panas. Bukan ada singa tu. Apa tu aku tengok singa dak makan nasi kabu kedah tu sana. Betul dia kata. Singa anu kata bukan murak singa benatan tu. Murak singanya orang lebih. Orang berani supaya singa. Tapi bila kecek aku tengok singa. Kalau tak aku tengok orang berani supaya singa. Tak masing kecek lah tu. Tawah hebat. Kecek lagu tu. Tak ada balaghah. Aku tengok singa saat ni. Mana? Tu dah akan nasi kabur. Terkejut orang ke singa sungguh. Singa sungguh. Dia tasbih ke orang berani dengan singa. Dan ini sebab itulah. Nak tak agama ni ialah jalan. Supaya jalan dah. Lalu potong tu perkataan agama ambil jalan wak kecek. Dia panggil hazah musyabbah, ambil musyabbah bih tu wak cakap. Supaya menyekat mereka itu dari jalan, yakni dari agama Allah. Hundur klik. Segala orang kafir yang menafkah belanja belah tu apa kebolehan? Apa hasil pendapatan? Sia-sia sahaja belanja itu. Tu tempat nak hukum situ. Tempat nak hukumnya situ. Sia-sia sahaja. Habis berapa milion juta. Sia-sia sahaja belanja itu. Apa makna sia-sia? Tiada manfaat, tidak ada guna. Tidak berguna kepada tuan yang membelanja itu. Dunia pun sia-sia, akhirat dunia habis. Tu kata sia-sia tu. Habis. Tu dia. Dunia. Akhirat tak ada balasan. Sebab kufur. Dia nak syarat dapat balasan kena bina di atas iman. Pak iman dah kena naik sekali lagi. Ikhlas. Kadang-kadang iman dah pun tak ikhlas. Sia-sia juga. Terkadang ikhlas dah. Ada. Janji ada. Tapi pergi buat pula sabab yang memutuhkan pahala. Bakit. Menyakiti pada orang beri. Habis utuh tu. Allah Ta'ala kata wala tubtilu a'malakum sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu merosakkan sedekah kamu itu dengan bangkit-bangkit dan buat menyakiti. Tu pahala dah. Bila kita buat bangkit gitu habis. Apa lagi tak ada iman dimula lagi. Batal makna ayat ni kata innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah khabainanya terkedih sia-sia sahaja. Tu khabar sia-sia sahaja belanja itu. Apa sia-sia? Tafsir makna sia-sia tiada manfaat, tiada berguna. Dunia pun tak manfaat kerana habis. Akhirat tak ada balasan. Sebab luput syarat.
Syarat ni nak ada dia. Jadi kenapa? Syarat kena ada syarat. Makna syarat tu ma yalzamu min adamin adamun. Barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut. Fasayunfiqunaha, maka lagi akan belanja mereka itu akan dia akan harta-harta. Kalau ayat ke klik pada amwalahum, maka selagi belanja mereka itu allazina kafaru, orang kafir, pada akan dia akan harta-harta banyak-banyak. Kemudian summa takunu alaihim hasratan, kemudian jadilah ia, nak tafsir isim yakun. Summa takunu, kemudian jadilah ia, apa ia? Harta-harta mereka itu tu. Dhamma takunu hiya klik pada amwal juga. Jadilah ia harta-harta mereka itu alaihim, atas mereka itu jadi apa? Hasratan, tu khabar takun. Jadilah rugi saja. Allah Ta'ala ayat hukum sedikit dah. Rugi saja. Sebab apa boleh rugi? Ilahnya, satunya kerana habisnya. Habis. Sebab bola hak tu banyak beri harta untuk belanja, sokong Abu Jahal pergi perang Badar. Tiba-tiba tak dapat hasil dalam perang tu, kalah. Habis harta lagi. Hasil habis. Nanti mana kata rugi sahaja. Apa? Satunya kerana habisnya, dan tak dapat pula dah akan maksud tujuan. Tujuannya nak mencapaikan kemenangan dalam perang Badar. Kalah pula kena bunuh Abu Jahal, kata 70 kena bunuh, 70 kena tawar, apa pula harta bawa kena jadi rapasan kata. Tu. Rugi saja. Summa yughlabun, kemudian dikalah akan mereka itu. Orang kafir itu kalah daripada tafsir, daripada perang. Lah mana kalah daripada perang? Dengan dibunuh, dengan dikena bunuh akan mereka itu. Ini kena klik pada sejarah Ghazwah Badar. Itu di antaranya. Jadi maknanya tiada dunia untung, yakni tidak ada untung dalam dunia, bahkan rugi habis, dan tiada akhirat pahala. Ayat kecil lah tu. Tiada dunia untung ni, tidak ada dalam dunia ni untung, tak boleh untung. Kalau orang berniaga nak ke untung laba, tak ada. Dan tiada akhirat pahala. Ni tidak ada pada akhirat, tidak ada pahala balasan, tak ada. Tu kata hasratan, sesak, rugi. Ni tu ada sifat orang kufur, supaya kita orang mukmin syukur banyak-banyak. Kita orang mukmin tak sah nanti belanja harta benda. Subhanallah, dalam hadis kata ditanam pokok kayu dalam syurga daripada emas. Ada kata dengan ikhlas. Tak ada kena tu peluh banyak dia. La ilaha illallah, kunci syurga. La haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Satu simpanan dalam simpanan syurga. Tengok tu. Tapi syarat mukmin. Apa tu? Harta apa semua sekali semua tak ada. Habuah dengan syarat tadi. Wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan bermula segala orang kafir itu ila jahannama, kepada neraka Jahannam, yuhsyarun, dihimpun akan mereka itu pada akhirat. Akan himpun. Hak mati dulu, hak mati ke dia, akan dihimpun. Apa ni? Cakap lagu ni kan nak sebab orang tak percaya kan? Cakap akhirat tak percaya dah. Syurga dengan akhirat tak percaya, mati hidup balik tak percaya. Sampai tu orang tak percaya tu dia kata, bila hacul lebu nak hidup macam mana? Wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalu. Ayat tu biasa ingat macam tu. Dia surah apa dah? Surah apa
Siap nak tebuk tengah tak kena surah Al-Waqi'ah dah. Ingat tapi pasal tebuk tengah ni. Tu dia. Wa pada wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Tu ada ayat. Orang hak akan punya tangan kiri, yang ni akan terima surat kat sebelah tangan kiri ni. Tu kata ashabus shimal. Esok janji fi samumin wa hamim. Mereka akan duduk dalam samum. Kalau biasa duduk ke Mekah tahu sebut samum. Bukan samum nyamung dah. Apa dah samum? Dalam Mekah panggil ni musim samung ni. Bukan nyamung. Orang baru pergi, hai nyamung juga ke Mekah. Saya tak faham. Arab ni lah Quran sebut samum. Apa samum cuba ingat sikit-sikit lebih kurang. Musim samung. Musim samung. Bukan nyamung lah. Ada. Musim panas sungguh ya, angin mari wak-wak dah itu. Masa panas supaya kita duduk di mulut Romo duduk bakar batu dah itu. Panas ni masa nak meletup dahi. Katuk bis jendela. Kita dalam teduh gini angin mau wak panas. Kena katuk bis. Musim dia nak masak tamar musim masak wah tamar. Yang panggil ni musim samum. Yang panggil kelima Arab Quran sebut. Orang yang kubur tu akan duduk di akan rasa fi samum. Duduk dalam angin samum, duduk dalam teduh tapi panas samum. Tu dia fi hamim, fi samumin wa hamim. Panas weh, bila panas ya goliknya kering tekak dahaga nak minum air hamim, air hangat pula dah. Allah. Kalau sejuk pun sejuk biar paktula zamharira. Sejuk pun sejuk teruk pada panas pula dah. Allah deh. Itulah sifat ke orang tu dah akhirat. Lepas tu pergi sampai ke mana? Sebab apa tu awak gitu? Dia royak sebab depan tu. Pakanu ayaqulun. Sebab mereka itu ada pernah kecek atas dunia dulu. Iza mitna turaban wa izaman. Apabila kita mati, lepas tu jadilah tanah. Hacul bogi. Takkanlah iza mitna wa kunna turaban. Apabila kita mati, lepas tu kita jadi tanah. Tulang repuk. Nak tanya kata lama ba'utsu, adakah kita ni akan dibangkit semula? Para mukmin duk kata bangkit semula ke? Awa abaunal awwalun, untuk nenek moyang kita dulu pun bangkit semula tu, hacul bo tu. Tu orang panggil istifham ingkar. Maka Tuhan suruh jawab, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Menjawab mama, hak dulu hak ke dia semua akan hipo semua. Dia dah jawab. Kita dah baca Al-Waqi'ah tu. Nah, sampai jadi kawiri walaupun tu tak faham molek pun boleh jadikan amal. Tu dia. Cuma jangan ada petisah yalah baca Waqi'ah ni murah rezeki. Allah tu juga. Dah. Lah tu. Itulah dalam isi kanun di antara dia ayat kita. Hakis tu Tuhan kata di antara sebab-sebab mereka berkecek senda-senda mai. Hak Nabi royak ni senda-senda mai. Hak Allah Taala royak sendiri ni buat senda dengan Tuhan. Tuhan marah, tu dia balasan. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Tak ke sejuk dah. Tak ada dah sejuk. Allah. Tu dia dek. Tengok kita panas gini pun gelisah dah. Allah, masya-Allah. Ini nasib baiknya kita dijadikan orang mukmin. Lepas tu kita belajar pula, mendengar pula. Satu bagai syukur nikmat Allah dan kita boleh reti bertambah-tambah reti. Walaupun tak faham cara nak baca kitab, kita boleh faham daripada huraian. Betul Nabi pesan sallallahu alaihi wasallam paling sekurang kita mendengar. Jangan macam tak ada semacam tak duk kelimah tular lagi jat muda pak tua tak ada pas bila nak dah itulah dia matinya dah. Mati dah tak ikut waktu dia mati ada we mati sepatut kau nak mati kau tak ada nak mati ni. Insya-Allah nak gitu. Baiklah, inilah nak ayat kata syukurnya nikmat Allah ni tak begitu nilai, kita tak letak kuasa nak nilai lah iman seperti ni. Tengok orang kufur belah ni Tuhan kata wallazina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dia kata akan dihimpun dihasyar di padang mahsyar. Lepas tu di neraka, naudzubillah min zalik.
Apa hikmahnya? Liyamiza. Dia rajak pula tu hikmah. Dia panggil lam mukai, lam ta'lil tapi la lil hikmah. Supaya nak jaga takut gharak. Apa hikmah Allah Taala akan himpun? Dia kata dihimpun. Apa hikmah dihimpun? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Ni qiraah jumhur, qira' jumhur. Baca beginilah liyamiza. Yang ngaji sarah kata sulasi mujarrad maza yamizu. Ada satu qiraah daripada qira' 7, qiraah Hamzah, dia baca liyumayyizallahu. Dia kuat dia baca kat tu. Liyumayyizallahu. Orang turut dengan sarah, baca dengan ba taf'il. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Dia panggil awak ni tak tamyiz, tu masdar dia tu. Dia baca dengan lagu tu dia. Liyumayyizallahu. Tulis saya supaya Quran. Belanda betul harakat dia, hayat dia tu je. Tulis supaya. Baca yumayyiza, yamiza pun belah tu, cuba kita hapus baris. Supaya lah. Liyamizallah, apa arti? Supaya memperasing oleh Allah akan orang kafir. Tuhan tak ada sebut orang kafir, Tuhan sebut al-khabisa. Ini tafsir dah tu. Tafsir kata supaya memperasing oleh Allah akan orang kafir. Sebenarnya al-khabisa ni yang huduh, yang keji. Tu khabis. Supaya mengasing akan yang huduh daripada yang baik. Supaya buah-buah kayu ni hak huduh tak sini. Ni hak kelas C tak sini, hak kelas A tak sini. Tak asing kan. Yang harga tak serupa tu. Apa lagi hak ni Tuhan panggil khabis. Hak ni tayyib. Tengok Tuhan guna bahasa. Nabi kata orang mukmin orang tayyib. Bila jamak tayyibin, sabit pada umur orang mukmin orang tayyibin, orang bagus pada asalnya. Pas kita buat buruk kita ada ke tu dah. Tu pakar tak basuh ke buruk tu Tuhan panggil pada orang mukmin orang tayyib. Allah bahasa Quran guna dah. Dia panggil pada orang kufur panggil khabis. Tengok kita nak masuk jamal tak berdoa minta berlindung daripada khabis. Tapi kata betul jamak. Lana bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ada apa khubus? Khaba'is, khubus jamak pada khabis. Maka situ apa tu? Syaitan lelaki. Khaba'is jamak pada khabithah. Syaitan tino. Maka kita nak masuk tempat kotor kan, minta berlindung dengan Allah. Siapa berlindung dengan Allah daripada segala syaitan yang khabis, yang keji, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba Tuhan panggil pada orang kufur khabis. Orang mukmin pada umumnya tayyib. Allah tayyib. Tayyib. Lepas tu tafsir tu baik lagi. Dan apa dia? Katanya supaya memperasing oleh Allah akan orang kafir daripada orang mukmin. Tak memang maksudlah. Kerana murad dengan al-tayyib orang mukmin. Supaya beza. Tengok di mana tempat beza di akhirat. Tak ada niat, tak ada beza. Sabit tu lah Abu Sufyan tadi tak serupa ya. Tu. Allah hati asing di akhirat esok. Lepas kita dah baca pula dalam surah Yasin ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tu perintah suruh asing. Situ wamtazu. Yang ngaji kata fi'amah. Wamtazu, dan asing oleh kamu al-yawma, pada hari ini mu asing. Ayyuhal mujrimun, hei orang yang bersalah. Orang yang mengejar kesalahan asing hari ini. Maksudnya salah ni kufur lah juga. Orang kufur asing hari ini. Tu suruh asing. Sini ayat tu Allah, supaya Allah asingkan. Jadi ala kulli hal tak dunia ni tak terasing lah. Bila di akhirat nampak lalulah kata asing. Hani nak utuk pergi kat ni, hani utuk pergi kat ni. Asing. Liyamizallahul khabisa minat tayyib. Maka orang tayyib munasabahnya balah dengan tayyib, syurga.
Khabis munasabahnya balas tempat yang khabis. Allah itulah dia. Sehingga tengok kita diajar dan nak masuk tempat khabis tu kan suruh langkah kaki kiri. Oh kanan pula. Hormat hal itu. Tengok walau rumah kita tu. Rumah kita buat tandas habis 100,000. Tapi nak masuk suruh tok kaki kiri. Allah. Pai tu buat bergamak je kita terbaik dah buat habis beratus-ratus ribu tok. Jadi dia buat kira kau tok saja tu otak tak sengit. Tak ada kira awak molek lah ana pun. Habis beratus-ratus ribu jambai boleh ambil batal lagi tidur dia ambil. Bangun lagi tak kira biar nak masuk jambai halau kiri gitu. Bila nak tubik langkah kanan. Dia kata syarak aja. Bagi tak nampak dia kata keji dah. Tengok molek. Penjamai orang kaya-kaya tak? Allah terkejut. Nak masuk jamai ke pak tidur. Kita tak biasa dah. Tu dia. Sekalipun maknanya bila nak masuk kita diajar suruh berdoa dengan doa tadi dan hala kaki kanan mendului kaki kiri, bila keluar tubik mendului kanan. Tengok kita diajar masya-Allah. Halus islah jani dah. Tu dia. Lagi pula apa hikmat tu? Wa yaj'ala atas pada yamiza. Ngaji dah kata atas pada yamiza sebab dia nasab. Sebab kalau istinah wa yaj'alu ni dak wa yaj'ala liyamiza liyaj'ala katanya. Dan supaya menjadi ia Allah kita kedai ialah supaya nak klik dhamir kepada Allah Taala. Liyamizallah wa yaj'ala dan supaya memperasing oleh Allah mari sini dan supaya menjadi ia Allah al-khabitha yang disebut akal orang kafir yang keji tadi ba'dahu ala ba'din fayarkumahu Allah supaya jadilah orang yang kupu setengah di atas setengah. Kita panggil apa lagu ni? Tindah panggil supaya menjadi setengah atas setengah. Ya bahasa lepas gitu bukan. Hak turun dulu bukan. Hamil lepas dulu biar tua-tua je lepas tu dulu. Summa lananzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahman. Nak masuk ni aku dia dulu ke dia. Hamil tua-tua dulu, tahu dulu. Apabila ya dulu turun di sini, hak belakang main kelebok, hak belakang kelebok jadi dalam seksa ni aku dah kena dok jatuh tah dia belebok tah dia. Tengok sini ayat. Nah, hanu kata kami cabut ambil tua-tua tu dulu, tahu tu dulu. Summa lananzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Hak mana yang lebih hebat nasbah deraka tu? Asyaddu 'ala ar-rahman 'itiyya. Hak degi kuat sangat, ambil tu dulu. Lepas tu hak belakang tahu jatuh tah dia pula tindah. Sini kata fayarkumah. Jadi bertakung, bertindak. Antara ayat hak akhirat mengenai dengan azab. Na'udzubillahi min zalik. Dah tak ada jalan keluar melainkan kita beriman dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata supaya menjadi ia Allah akan orang kufur setengah di atas setengah. Ba'dahu ya pada ba' mingku pada khabisa. Ba'dahu yaj'ala ala ba'din menjadi atas setengah ni setengah yang lain. Lalu fayarkumahu taklid situ lagi bab nasak tu tak kata fayarkumu maka menghimpun yani ia Allah akan dia klik pada akal kafir kalau ayat ke al-khabith himpun jami'an kalau turut Jumaat sekalian jadi bertindih-tindih di akhirat bertindih kita panggil tak bertindih-tindih tak kecak campur itu pada juga. Jadi bertindih-tindih di akhirat. Tak kala itu fayaj'alahu taklik lagi tu pada yaj'ala kembali klik pada yamiza. Maka fayaj'alahu fi jahannam maka dijadi tulis tu. Ini maka menjadi ya Allah akan orang kafir masuk al-khabith tadi fi jahannam pada neraka jahanam sekalian ni makna bagi jami'an tadi tu sepatut sekalian ni duduk dununglah bertindih-tindih sekalian di akhirat. Allah azab kena neraka lagi tindih pula dah
ulaika humul khasirun. Bermula mereka itu. Ni apa yang ra'i makna ni. Kalau yang mengaji keadah, dia panggil apa ni? Ra'i makna. Kalau ra'i lapa, katakan zalika. Kalau isi isyarat, huwal khasir. Tapi tak kata dengan jamak. Ulaika. Lepas tu mari domain pasal hum khasirun. Bermula mereka itu. Klik mana ulaika mereka itu? Klik kepada al-khabith. Al-khabith lapa mau perak. Tak lapa tu mau perak. Makna bukan sorang. Ada? Apa yang ra'i makna mari dengan jamak. Ulaika. Bermula mereka itu al-khabith. Ra'i makna. Segala orang yang kufur tu, kalau nak turun ayat nak tambah soal lagi. Mereka itulah. Nak kata kita lagi lah yang hum soal lagi tu. Bermula mereka itu. Itu tafsir ulaika. Hum mereka itulah. Mana itu? Al-khasirun, yang dapat kerugian sekalian dunia akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita sama kita ada nasihat, ada usia apa? Suruh sabar, suruh redha dengan qada tu dia lah tu dah. Nampak zahir dunia berat tapi sabar di atas qada Allah, redha dengan qada dia. Tu dia sebab kita ada janji di akhirat. Sebab tu kalau nasihat kita jangan kita jawab kutakan nak sabar. Jangan jawab gitu. Ni kau teruk dia panggil. Alhamdulillah, insya-Allah aku sabar. Insya-Allah kata insya-Allah tak apa. Nabi Musa alaihi salam kan, ketika dia nak ikut Khidir kan, atas syarat boleh aku nak turun mu atas syarat mu ajar aku apa tak ajar aku mu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tak kira kita setengah kira ullimta rasyada. Boleh aku nak ikutmu tapi syarat mu kena ajar aku lah apa hak ya Allah Taala ajarmu tu. Ni kata mu tak boleh, innaka lan tastati'a ma yasbara. Akhir sekali ni saya Musa jawab tak apa, satajiduni insya-Allah sabiran wala a'si laka amri. Kita nak jawab gitu. Sabar insya-Allah aku sabar. Insya-Allah aku sabar. Jangan jawab tu suka kurangnya. Ni kata sabar, aku tak akan sabar. Jawab jadi kau berat. Ataupun kamu tak ada kena. Tu semua tu berat lah kau tu. Ada berat diri sendiri orang dia. Bagi nasihat sabar. Kamu tak ada kena. Tak suruh sabar. Cuma kena tu. Dia kena mu pula suruh aku sabar. Aku sabar pula. Aku tak kena ni aku suruh mu sabar. Ini jawab kau tu bersinar mata. Bersinar mata. Kamu tak ada kena. Tak suruh sabar. Jangan kata gitu. Nah, jawab insya-Allah sabar. Musa kata, satajiduni insya-Allah. Mun lagi dapat aku insya-Allah aku sabar. Tapi bila kita buat ya tak sabar je tegar. Tu suku pi mulut kita nak jawab insya-Allah aku sabar. Tu dia. Ni ayat dulu aku tak boleh sabar. Itulah Allah Ta'ala lepas pada cerita-cerita je hukum di belakang. Lepas tu peluang ni nasib baik ni kalau orang yang penama kafir boleh terima iman Islam gak ni ayat belakang. Ni nasib baik benar ni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ni ayat biasa dengar kan ni. Tengok sepitah lalu kata olehmu ya Muhammad bagi segala kafir. Baca tafsir kafir Mekah dan lainnya lah, bukan ayat ni tujuh masa tu saja. Cuma tafsir turut situ asal. Mu kata Muhammad ke segala kafir. Kafir mana? Mekah dan lainnya lah. Seperti Abi Sufyan, sahabatnya, kawan-kawan dia. Mu kata gini, iyam tahu, jika mereka itu segala kafir itu kalau berhenti apa? Berhenti daripada kufur. Allah mana berhenti? Taswir bagi berhenti dengan bahawa masuk Islam dan beriman dengan Allah, percaya dengan Allah dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tu makna berhenti dari. Kalau mereka berhenti merayak kata yufar lahum, tu jawab nascaya diampun. Main bina maf'ul. Fa'il maka maklum. Siapa lagi yang mengampun?
Tak ada dah selain Allah bukan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa boleh ampun dosa malaikat engkau je ya Allah. Baik kita salah kata minta maaf ke orang lain tak kena. Nah, mak dia aku tak ada puasa. Apa minta maaf aku? Bukan puasa aku. Tu dia. Mencuri hak aku ada minta maaf. Dia minta maaf tu tak ada puasa. Tak kena lah. Baiklah. Ini ayat tu ya boleh maaf boleh ampun hanya Allah. Dibakar maklumnya yughfar. Tak kata yaghfirillahu dak pakai maklum. Jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan bahawa mereka tu masuk Islam, beriman, percaya dengan Allah, dan percaya dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan percaya situ gak ya lazim dia pihak lain tu. Percaya habis syurga dengan kau mati dia balik, percaya habis jawab dia nascaya yufar, nascaya diampun, yakni diampun oleh Allah. Lahum bagi mereka itu, bagi segala kafir itu apa nak ifa'al ma qad salaf, akan dosa. Asal jumlah akan barang maksudnya dosa, tafsir lalu. Akan dosa ibu barang lek belakang. Sepatutnya barang yakni dosa. Malah cerita dah. Akan barang yakni dosa yang telah lalu tu salaf. Dosa yang telah lalu. Mana dah telah lalu? Telah lalu pada masa kufur dulu. Dan juga ampun kerjaan mereka itu. Ampun bimu ya. Habis tu kata orang masuk Islam ni Allah lebihnya. Walaupun sekadar mengucap ya dah. Sekadar mengucap lepas tu mati selalu. Allah nasib baiknya dia. Tu dia. Seperti ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak Yahudi pernah nak jadi khidmat ke dia. Pernah nak jadi khidmat ke dia. Apabila dia sakit, Nabi pergi ziarah sallallahu alaihi wasallam, pergi ziarah tu. Dia tengok tu juga, dia bentangkan Islam ketika tu. Bentangkan kalimah syahadah. Mengatalah asyhadu an la ilaha illallah hingga akhir. Dia pun tengok ke Rasul, tengok ke ayah dia. Ayah dia isyarat. Salah tak ada isyarat maknanya turutlah kehendak dia. Dia pun mengucap. Setelah mengucap, Nabi SAW bangun. Serta tepuk paha. Alhamdulillah. Bangun gitu orang dia. Mati je pada tu. Mati je dia. Tengok sekadar tu ya. Mengucap mati, tak ada buat amal apa selain pada sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Itu panggil amal, tak amal lidah. Sekadar tu je amal. Semaya puasa tak ada apa. Begitu lebihnya. Itu kata nasib baik orang yang bukan Islam mengucap dua kalimah syahadah. Itulah ni ayat ni dah ni. Yufar lahum ma qad salah. Lepas tu dia ada istisna semula lah. Malaikat takut dengan hak anak ada. Dia pernah bercuri masa dia dalam kufur dulu tu mesti dah hantar balik atau bayar tu kira cucur menyucur lah tu. Yang panggil malaikat hak Allah. Hak anak Adam. Sebab dia istisna illa bihaqqillah. Ada setengah tafsir illa bilhaq. Nampaknya kena cukup situ dulu. Sebenarnya tak habis lagi kala dia tu. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Wallahu